Cuba perhati. Kita ni tuan-tuan, kita sejauh mana sebenarnya kita percaya dengan apa yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW bawa? Sejauh mana kita tidak mempersoalkan langsung apa yang Allah dan Nabi SAW bawa, ataupun berikan kepada kita, arah kita, larang kita dan sebagainya. Seseorang itu susah nak menunaikan solat, contohnya solat, kalau dia masih belum betul-betul percaya dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. Dia masih lagi ada tapisan, dia masih lagi ada alasan. Orang tak boleh nak tutup aurat bukan sebab tak tahu Nabi SAW suruh tutup aurat. Dia tahu. Bukan tahu ke tak tahu masalahnya. Yang tak tahu tu cerita lain lah. Ni kita biasanya tahu, tapi dia tak buat sebab apa? I want to be myself. I don't want to be a hypocrite. Kan? Ada je jawapan-jawapannya kan. Dia jawapan-jawapan tu sebab apa dikeluarkan? Sebab dia belum betul-betul solid percaya kepada apa yang Nabi SAW perintahkan, mesti lebih baik lagi daripada apa yang akal dia fikirkan. Akal dia fikir apa? Tak apalah, tak payah buat dululah sekarang, nantilah aku buat. Akal dia fikir. Tapi Nabi SAW suruh sekarang. Kau dah balik, maknanya kau kena tutup aurat, bukan nanti. Okey, kau tutup sekarang. Kalau dia percaya yang Nabi SAW suruh itu lebih betul daripada apa yang akal dia fikir, ya memang dia akan buat. Tapi kalau dia fikir akal dia boleh berfikir lebih baik, maka dia akan lebih percaya kepada akal. Kita tak semayang pun, kalau akal kita berfikir macam-macam, mungkin tak semayang, bukan dari sudut tak nak semayang. Dia kata tak apalah, aku rasa aku hidup lagi besok, aku qada je lah nanti. Nanti aku tobat. Sekarang aku buat dosa dulu tak apa, nanti aku tobat. Sebab akal kata apa? Akal kata jantung aku masih sihat, aku tak ada darah tinggi, aku tak ada kencing manis. Dia fikir-fikir macam tu je. Dari segi akal, aku rasa aku hidup lagi ni, besok aku hidup lagi. Nafsu pula kata apa? Tak payahlah, relax lah, tidurlah dulu. Contohnya kan, tak payahlah semayang. Tu nafsu pula kata. So combination nafsu, akal dengan nafsu mengalahkan iman, mengalahkan kepercayaan kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sama tuan-tuan dengan apa juga tadi buat ibadat, buat muamalat macam tu juga. Dulu tuan-tuan, orang nak mengamalkan riba ke tak riba, kan, pakar-pakar yang mengatakan dia pakar ekonomi Islam sekalipun, bukan pakar ekonomi Islam, pakar ekonomi tetapi umat Islam, dia bukan ekonomi Islam, pakar ekonomi di kalangan umat Islam, pun masih lagi meragui boleh ke buat sistem perbankan yang tidak ada riba. Tahun 70-an, tahun 60-an, mereka masih lagi berfikir-fikir boleh ke buat sistem perbankan yang tak ada riba. Sampai keluarlah sistem perbankan tanpa faedah, SPTF. Skim perbankan tanpa faedah. Sampai orang pula persoalan tu. Dan kalau tak ada faedah nak buat apa? Tanpa faedah. Sebelum daripada tu tuan-tuan, orang masih lagi tertanya-tanya. Walaupun tahu Allah Ta'ala kata haram riba. Bila kita terima rasuah ataupun ambil rasuah, macam ataupun beri rasuah, pun sama juga. Orang yang bagi rasuah di kalangan para peniaga yang memberi rasuah, dia bagi rasuah sebab apa? Dia kata, Ustaz, kalau saya tak bagi rasuah, tak boleh hidup, Ustaz. Tak boleh compete ni dalam bisnes. Tuan-tuan, saya tahu, saya pun orang berniaga, tahu isu rasuah yang sangat besar dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita percaya pada akal kita yang kata kalau kita tak rasuah, kita tak hidup, maknanya kita sekarang ni lebih percaya dengan akal kita berbanding dengan percaya kepada Allah Ta'ala yang mengharamkan rasuah, Nabi SAW yang melaknat rasuah, melaknat orang yang bagi rasuah, yang menerima rasuah. Rashi wa murashi. Kalau kita percaya kepada Nabi SAW bawa lebih lagi daripada apa yang kita fikir, itu dia sebenarnya dia punya kayu ukur kepada iman. Belum lagi kita diuji dengan benda yang tak logik, macam Sayyidina Abu Bakar diuji dengan Isra' dan Mi'raj tu. Logik maksudnya logik akal tak dapat nak apa grasp dia punya tu, dia punya apa konsep. Nonton. Dalam bab munakahat sama juga, nikah kahwin. Kita percaya ke tidak dengan apa yang Nabi SAW bawa berbanding dengan yang akal kita semata-mata kata.
Dan sama juga dalam bab jinayat, undang-undang. Allah Ta'ala kata pencuri potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kita kata tak, potong tangan ni tak sesuai. Ni zaman dulu boleh lah, zaman sekarang tak sesuai. Maknanya ada ujian pada keimanan kita waktu tu. Akal kita kata apa? Ni masyarakat majmuk, dia tak sesuai gini-gini ni. Oh, ni sekarang ni kita berada dalam era milenium baru, bukan cerita zaman dulu. Dan macam-macam lagi alasan-alasan yang lain. Bawalah 1001 alasan sekalipun, alasan itu sama ada datang daripada akal ataupun daripada nafsu. Kalau akal dan nafsu, sama ada akal ataupun nafsu, kalaulah ia bersifat menapis apa yang Allah Ta'ala syariatkan, dia sebenarnya menjadi tanda tanya kepada keimanan kita kepada Allah. Bukanlah saya kata terus jatuh kafir, tidak, kan? Bukan hukum murtad, kita nak jatuhkan hukum, tidak. Tetapi dia akan menjadi tanda soal yang sangat besar kepada keimanan kita kepada Allah. Isra dan Mi'raj luar daripada kemampuan akal para sahabat untuk berfikir. Tapi sebab Nabi SAW yang bawa, maka terima tanpa banyak soal. Tuan-tuan, beza kita dengan orang bukan Islam bila bercerita tentang Nabi SAW, beza yang besar adalah iman, bukan cerita itu sendiri. Tuan-tuan perhati, cerita tentang Nabi SAW, dia orang boleh terima. Kalau kita kata Nabi baik, dia orang boleh terima Nabi SAW baik. Sebablah tuan-tuan tengok ada buku-buku yang orang bukan Islam pun tunjuk Nabi Muhammad SAW ni begini. Semua puji Nabi SAW. Jadi kebaikan Nabi SAW tu memang jelas. Orang bukan Islam boleh terima semua benda tu. Tetapi mereka tak boleh terima bila kita sebut Nabi SAW dapat wahyu. Dia kata tak. Kau kata tadi Nabi kan tak nak nipu. Memang Nabi tak nak nipu, tetapi sebenarnya itu hanyalah perasaan dia. Dia pusing lah.